Hai, kita berjumpa lagi. Okay, so hari ini aku nak buat satu video berkenaan dengan STM USB, iaitu brand daripada Comica sendiri, iaitu mic condenser yang mana aku rasa pada zaman-zaman PKP ni mungkin ramai yang nak menggunakan mic condenser ni. Sebagai contoh, mungkin seorang cikgu ataupun korang nak buat podcaster ataupun live gaming, ataupun mungkin memang nak mencari satu mikrofon yang agak premium tapi tak terlampau mahal, dan dia tak adalah terlampau rendah sangat, dia antara kelas yang pertengahan. So kalau korang nak tahu mic apa, jangan lupa untuk like and subscribe dulu, dan jangan lupa untuk tekan lonceng tu sekali. Alright, so jom kita tengok. Okay, so inilah dia condenser mic USB, STM USB daripada Konica. Okay, so sorry, Comica. Right, so inilah kotak dia. So kalau kita nampak dekat tepi ni, ada kegunaan untuk podcaster, live streaming, gaming ataupun studio vocal. So maksudnya korang boleh record audio sekali. Agak menarik. Right, so dekat sini ada dia punya features dia. So nanti features dia ni aku akan terangkan dengan lebih lanjut. Dan dekat sini kalau kita nampak dia ada dua pattern. So iaitu satu untuk bahagian hadapan dan satu adalah untuk surrounding. So maksudnya depan dengan belakang. So maksudnya dekat sini dia boleh capture antara depan dengan belakang sekali. Dan packaging dia, kotak dia nampak besar. Okay, so jom kita tengok dalam dia ada apa. Right, alright, so ini adalah barang-barang yang kita akan dapat daripada Comica STM USB. So yang pertama kita akan dapat pop-up filter, dan yang kedua kita akan dapat mikrofon ni sendiri, dan ini adalah untuk stand dia, USB Type-C kepada A, USB Type-C kepada C, dan juga bracket, and then last sekali adalah pouch dia. Alright, so kita akan tengok dengan lebih dekat lagi berkenaan dengan mikrofon ni. Okay, so pada bahagian depan ni kita ada dua volume knob, iaitu ini adalah untuk volume, untuk kuatkan suara berkenaan dengan headphone, dan ini adalah gain. Gain ni boleh kalau makin kuat, dia makin kuat untuk capture kita punya audio ataupun suara kita sendiri. So kalau macam kurang lah, tapi kalau gain ni lagi tinggi, lagi kuat juga potensi dia untuk menangkap semua sound-sound yang ada dekat dalam bilik kita ataupun environment kita lah. So dekat sini dia ada dua button. Yang ini adalah untuk dia punya pull-out pattern dia. So kalau untuk pull-out pattern dia ni adalah switch, jenis switch. Okay, so okay, untuk switch ni senang je. Okay, untuk switch ni, untuk bawah ni adalah untuk bahagian hadapan, dan untuk yang ni pula adalah untuk depan dan juga belakang. So dia sangat-sangat nampak cantik, dan mungkin ramai yang akan gunakan. Contohnya macam kalau nak borak dua orang ataupun nak podcast dua orang dengan rapat, mungkin kita boleh gunakan untuk ni lah. Ataupun kita main muzik atau sebagainya, mungkin ini adalah sesuai untuk anda. Okay, alright, so bawah ni adalah untuk mute button. So mute button dia adalah jenis switch macam ni. Cuma yang kat sini tak ada RGB lah. So kalau macam pengguna gaming atau sebagainya, mesti tahulah ada RGB. Tapi untuk sekarang ni saya rasa ramai yang mencari lebih kepada kualiti berkenaan dengan mic tu sendiri. So jom kita back to studio. Okay, so korang mesti dah tengok untuk video unboxing tadi kan. Okay, so sekarang ni kita akan try pasang untuk mikrofon ni, dan aku nak shout out kepada Goro 56 Gaming kerana bagi aku barang ni untuk di review. Alright, so nak pasang dia mudah dia. Okay, ini adalah mikrofon dia, dan make sure untuk dekat bawah ni korang buka dahulu, sebab ni adalah dia punya tempat, orang kata apa, tempat dia punya skru dia. Kita ambil pop-up filter ni dulu. Kita akan pusingkan sampai dia ke bawah sekali.
Alright, so kita adjust sikit, masukkan bracket ni, sebab bracket ni penting untuk mana-mana pun memang menggunakan bracket ni, sama ada menggunakan boom arm macam ni, okey, ataupun nak pakai dekat dia punya tapak pun boleh. Right, so ini adalah sangat-sangat penting. Kita masukkan ni dan kita mula tutup. Right, bagi dia ketat sikit. Right, dah ngam. Okay, so kita dah separuh siap untuk mic ni. Right, so kalau korang nak gunakan untuk stand ni pun boleh juga. Cumanya kalau kita gunakan stand ni macam makan ruang bagi akulah. Sebab pendapat aku macam makan ruang, sebab aku memerlukan untuk spacing keyboard dan juga spacing mouse tu dengan agak lebih besar. So kalau korang nak spend untuk beli boom arm pun boleh, tak ada masalah. Ada je yang murah-murah di Shopee dan sebagainya. Korang boleh je kalau nak beli. Mungkin kalau macam aku punya ni pun agak murah je. At least still boleh pakai dan sebagainya. Okey lah kan. So yang ni tak apa, kita akan pasang dia dekat sini. Okay, so ini adalah untuk lock dia. Kita ketatkan and siap untuk satu mic. Okay, so macam ni lah dia untuk bentuk mikrofon yang selepas dah dipasang. Dan sekarang aku nak test. Okay, alright. So sekarang ni aku dah pasang aku punya mikrofon Komika ni. Aku menggunakan boom arm aku sendiri. Aku tak menggunakan lagi untuk stand ni. Alright. Untuk sekarang ni aku akan testing dia punya suara melalui daripada PC. Okay, so untuk ni aku akan merakam suara aku sendiri menggunakan Streamlabs OBS. Okay, so kalau dekat Streamlabs OBS ni aku mempunyai ada beberapa filter dekat sini. So first kali aku akan tutup semua dan aku akan buka balik. Alright. Okay, so aku akan tutup semua. Dekat STM USB ni kau ada dua pattern, okay? So yang kau boleh pilih. So yang pertama adalah secara indirectional macam ni, dan yang kedua adalah omnidirectional. So indirectional maksudnya suara kau akan berdepan dengan mic ni dan dia akan terus capture, dan satu mode tu lagi, dia punya mic tu akan dengar daripada depan dan juga belakang. So maksudnya kalau in case kalau kau ada dua orang ataupun kau tengah merakam lagu atau sebagainya, so suara kau boleh record balik daripada sini. So maksudnya sini adalah suara kau dan kau boleh mendengar untuk dari suara daripada belakang. Okay, so itu adalah menggunakan kita akan tutup semua filter yang aku biasa guna melalui OBS. So sekarang aku akan buka balik filter aku. Sekarang ni korang boleh dengar sendiri tau suara korang melalui mikrofon ni balik. Dia akan boleh monitorkan balik suara korang melalui daripada earphone ni. Okay, so kalau kita pasang earphone ni and then kita akan pakai, so secara automatiknya korang akan dengar suara korang balik. Jangan terkejut pula, sebab kebiasaannya kalau kita dalam recording lagu, kebiasaannya memang akan macam ni lah. Kita akan mendengar balik suara kita macam mana, sama ada dia okey ataupun tidak kan. Itu memang normal bagi mana-mana studio. Mungkin DJ pun akan membuat benda yang sama macam ni. Itu aku not sure sebab aku tak ada dalam bidang DJ tu lagi. Okay, so far sekarang aku dah buka untuk semua filter. So macam mana korang dengar? Okay kata okay? Right. And then aku okay. So ini adalah performance dia memulai daripada level 5. So aku akan start balik daripada level 1. Okay. So sekarang ni kalau korang dengar, ini adalah daripada level 1 daripada gain dia sendiri. So maksudnya if level gain tu lagi tinggi, so lagi tinggi dia akan capture kita punya suara. But bagi aku macam ni agak clear tapi macam agak kurang. Okay, so jom kita tengok yang nombor 2. Okay, so sekarang aku dah setkan benda ni kepada level 2 dan aku nampak dekat sini dalam monitor untuk mic aux daripada Streamlabs OBS macam agak kurang sedikit. Okay, dia macam naik daripada level 1 kepada level 2 mungkin dalam 10%.
Okay, kita akan naik kepada level 3. Okay, so sekarang kita dah masuk pada level 3. So dekat sini apa yang aku nampak bila aku bercakap, dia punya level marks out sini naik. Akannya macam naik dalam 10% enggak. Daripada level 1 kepada level 2, 10%. Level 2 kepada level 3 pun 10%. Okay, sekarang kita akan naik kepada level 4. So, dekat level 4 ni dari kalau secara peribadinya sendiri, bila aku pakai, aku dah start mula dengar macam bunyi slow pada kawasan, macam orang kata apa, ambient punya sound. So, aku dah dengar bunyi macam sikit kan. Right, tapi dekat sini aku perasan suara aku lebih dah mula lebih crispy, dah mula dia capture dengan lebih. Okay, so ini adalah level 5. Seperti mana yang korang dengar sebelum ni, ini adalah daripada tahap level 5. Okay, so kita dah cerita tentang indirectional macam tu. So sekarang ni aku akan cerita tentang macam mana dia punya mode lagi satu. So 3, 2, 1. Okay. Alright. So bila aku buka mode lagi satu ni, secara bila aku dengar sendiri, aku boleh dengar suara CPU fan aku yang berada dekat sebelah ni. Alright. Okay, sebab CPU fan aku tu memang aku setkan dia kepada tinggi sikit. Kalau masuk bilik ni memang dia punya tu dah boleh dengar, sebab aku memang set dia kepada high kerana nak bagi dia memang betul-betul sejuk. Aku menggunakan komputer aku lebih daripada 10 jam. Kadang-kadang ada 12 jam, kadang-kadang memang biasanya maksimum 12 ke 13 jam lah dalam sehari. So memang aku setkan, aku overclockkan supaya kipas dia lebih kuat dan lebih bising, supaya dia dapat untuk top performance yang dia boleh bagi aku. Okay. Okay. So kalau korang nak tahu dia punya audio dia tu macam mana, so aku ada plastik ni. So kita akan renyukkan plastik ni, korang akan dengar sendiri. Right? Okay. So far aku sendiri rasa macam terkejut, sebab bila aku pakai earphone ni, aku boleh dengar sendiri sebalik suara aku macam mana. Dan bila aku main macam tu, bunyi dia agak crispy. Bunyi dia agak crispy. Okay. Ada lagi satu test yang aku nak test. Itu dekat keyboard mechanical aku. Right. Aku rasa dia macam agak dengar juga dia punya ni, tapi aku rasa macam kurang sedikit, sebab mungkin dia punya orang kata keyboard aku dengan mic ni agak berjauhan. So maybe okay. So aku akan cuba kurangkan gain supaya dia tak berapa dengar keyboard. Still boleh dengar, tapi aku not sure sama ada dia punya recording boleh capture ataupun tak. So sekarang aku akan back balik kepada level 5. Okay, sekarang aku dah test untuk mic ni secara berhadapan dan juga secara depan dan belakang, iaitu dia ada dua mode, iaitu satu di depan dan belakang dan satu adalah pada belakang. Okay, dan yang kat sini aku perasan bila kau tekan button mic dekat sini, secara automatiknya dekat lampu pada bahagian ni dia akan jadi pada warna merah. So dekat sini kita tahulah sama ada mic ni kita tengah on ataupun off. So itu adalah salah satu benda yang baik. Sama juga macam mikrofon Solocast pada aku sebelum ni,
kita just tap dekat sini dan dia akan mula berkelip-kelip. Okay, so ini adalah dia review aku untuk Comica STM USB. Yang bagi aku, kalau korang ada budget yang lebih dan korang nak carikan satu mikrofon yang senang dan easy untuk korang set up, aku rasa ini adalah salah satu mikrofon yang sesuai. Kalau nak dibandingkan dengan dia punya kalau nak dibandingkan dengan sama level dengan dia, ada satu Rode, brand Rode, aku not sure brand apa, aku tak berapa ingat, tapi yang aku pasti brand Rode pun ada juga mengeluarkan condenser mic dengan harga yang sama harga dengan Comica, but dia agak complicated sikit sebab kau memerlukan sound card. So bila kau memerlukan sound card, kau banyak perkara kau kena nak set up dan sebagainya. Tapi kalau untuk Comica ni, dia sangat-sangat senang. Korang cucuk je USB ni dan korang cucuk je USB tu kat belakang, automatic dah boleh connect dan kau dah boleh start gunakan. Dan yang paling best sekali, dia boleh sambung juga kepada kau punya PC, kau punya telefon kau sendiri. Okay, kau punya telefon kau sendiri yang mana menggunakan Type-C memang boleh, tak ada masalah. Yang mana menggunakan maybe iPad tak silap aku, iPad yang baru boleh gunakan Type-C. So mana-mana yang device menggunakan Type-C memang boleh guna secara automatik untuk mikrofon ni. Okay, so itu saja untuk review aku pada kali ni. Kita akan jumpa lagi. So jangan lupa untuk tekan like dan tekan share, dan jangan lupa untuk komen. Okay, so kita akan jumpa lagi. Bye bye.